dengan itu, Belanjawan 2021 yang merupakan peringkat kelima strategi 6R iaitu Revitalize atau memperkasa dirangka berdasarkan 3 matlamat induk. Pertama, kesejahteraan rakyat. Kedua, kelangsungan perniagaan. Dan ketiga, ketahanan ekonomi. Kesemua matlamat ini merupakan kesinambungan kepada pakej prihatin PKS tambahan, penjana dan juga kita prihatin. Selain daripada pendekatan yang lebih bersasar, kerajaan juga akan mengimbangi kemampanan kewangan kerajaan, keseimbangan pembangunan antara wilayah dan bandar serta mengangkat nilai-nilai murni membentuk ekonomi yang kita idamkan melalui belanjawan ini. Belanjawan 2021 yang bertemakan Teguh Kita Menang Bersama dianggap oleh sebahagian besar ahli ekonomi sebagai belanjawan paling kritikal dan amat diperlukan kerana dilihat banyak pihak sebagai paling mencabar dan berbeza berbanding sebelum ini. Ia susulan negara ketika ini berdepan krisis berkembar terburuk yang dihadapi iaitu kesihatan dan ekonomi. Langkah seterusnya adalah memastikan belanjawan yang dirancang tidak hanya gah di atas kertas. Sebaliknya, benar-benar mencapai objektif yang diharapkan dalam usaha membantu rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Dalam masa yang sama, memastikan peruntukan yang disediakan benar-benar sampai kepada golongan sasar. Wah, antara golongan yang mendapat manfaat daripada belanjawan 2021 adalah golongan sudah semestinya golongan B40 yang mendapat bantuan dari segi tunai. Manakala M40 pula ada 2 kategori bantuan. Apakah ia? Yang pertama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan kategori yang kedua bantuan kepada mereka yang masih mempunyai pekerjaan. Tengok banyak kan bantuan yang diberikan kepada kita. Jadi apa lagi kita ni? Bersyukur selalu. Belanjawan 2021 ni bagus sebab meringankan beban rakyat yang mana memerlukan kewangan yang mana kewangan dia agak berkurangan. Okey, keseluruhannya belanjawan yang tahun 2021 ni, alhamdulillah saya nampak ada banyak memberi benefit kepada golongan B40. So benefit yang dapat tambah-tambah dengan isu COVID sekarang ni, dengan isu ekonomi krisis. So sedikit sebanyak banyak membantulah golongan B40 ni untuk dapatkan insentif daripada kerajaan sekarang ni. Tambah-tambah sebelum ni pun ada dari segi penjana. So banyak juga yang kawan-kawan saya dapat penjana ni, terutama sekali daripada HRDF. Dia orang dapat meningkatkan skill-skill dengan latihan percuma yang dia orang dapat semua. So baguslah yang belanjawan yang sekarang ni. Dan bagi saya langkah ini dilihat sangatlah bertepatan kerana kita dapati COVID-19 telah memberi kesan yang banyak antaranya kepada penyumbangan kepada pengangguran yang lebih tinggi, kelembapan dari segi permintaan barang-barangan yang menjejaskan keuntungan peniaga-peniaga dan lain-lain, dan semestinya bantuan ini dapat membantu meringankan isi rumah ataupun keperluan keluarga. Selain itu, golongan B40 mendapat lanjutan moratorium bank secara automatik, manakala M40 pula hanya perlu membuat pengisytiharan sendiri tanpa perlu dokumen dan sebagainya. Bantuan ini secara tidak langsung menunjukkan keprihatinan kerajaan dengan nasib rakyat yang terkesan dan terhimpit akibat pandemik COVID-19 serta ketidaktentuan ekonomi. Dia merangkum aspek kerana dia tertumpu kepada secara general saja. Jadi ada setengah golongan seperti golongan M40, sebab selama ini kita dibebankan dengan B40 kan, tapi golongan M40 yang mana suami isteri kan, ada mungkin suaminya gaji besar, isteri gaji kecil ataupun sebaliknya, salah seorang daripada itu mungkin ada masalah dari segi kewangan ataupun dia ada bisnes lainnya tu. So mereka ini yang sepatutnya ditekankan sebenarnya. Jadi tapi kalau ikutkan secara keseluruhannya tu saya terima baiklah. Okeylah kerajaan kita bagi kan. Tapi dalam masa ada COVID sekarang ni, ada yang ramai orang yang tak kerja,
Ada yang diberhentikan kerja, jadi diorang nak kerja tapi masih menunggu-nunggu bulan-bulan berjalan, masa berjalan. Jadi kerajaan kita kena ambil tahu semua tu lah. Sebab ramai orang dalam Malaysia ni komplain pasal kerja, pasal belanja untuk anak-anak dia orang. Memang dia boleh puasa makan, tapi anak-anak dia orang pun nak makan. Jadi kerajaan yang bagi bantuan-bantuan tu pun bagi seorang cukup, tapi yang ramai-ramai anak dia, itu je lah dapat saya cakap. Tapi kita lihat juga kepada peningkatan pelepasan cukai dan sebagainya, dan juga pemberian insentif, peningkatan allowance dan sebagainya, itu kerajaan juga telah memberikan fokus kepada mereka-mereka golongan-golongan yang biasa seperti kita, rakyat Malaysia yang biasa seperti kita. Dan walaupun saya rasa pembelanjaan ini adalah seperti pembelanjaan sedikit sebanyak serupa seperti belanjawan yang sebelumnya, tetapi terdapat sedikit peningkatan yang mungkin akan membantu sedikit sebanyak untuk rakyat kembali berbelanja, dan secara langsungnya akan menggerakkan ekonomi negara. Hey, mana mau pergi Kita nak pergi ke bantuan yang seterusnya lah yang telah dibentangkan dalam Belanjawan 2021. Kita fokus kepada PKS, Perusahaan Kecil dan Sederhana Negara Malaysia. Apakah jenis bantuannya? Ya, bantuan sebanyak RM510 juta kepada peniaga-peniaga kecil kita. Tengok kerajaan punyalah prihatin kepada penjaja dan peniaga. Terbaik kan? Pembiayaan tersebut akan disalurkan kepada PKS dan PKS Mikro Bumiputera melalui Tekun, PUNB dan Agrobank. Manakala RM800 juta disalurkan melalui program peningkatan keupayaan oleh BPMB dan SME Bank. RM2 bilion lagi bagi membantu pembiayaan PKS Bumiputera melalui skim jaminan pembiayaan perniagaan. Kita juga telah pun merangka untuk kita beralih daripada konsep berniaga secara terus, kita akan beralih kepada konsep menggunakan sistem digital. Saya juga telah berbincang dengan banyak agensi agar kita dapat membina satu konsep di mana dapat kita melatih masyarakat peniaga ni supaya menggunakan konsep daripada biasa ni kepada digital konsep. Yang ini dalam kita punya perancangan, dan saya rasa kertas kerja itu pun dijangka akan siap dalam masa terdekat ini untuk kita bentangkan dengan Kementerian Pembangunan Usahawan. Selain itu, semasa penggulungan Perbahasan Belanjawan 2021 peringkat dasar di Dewan Rakyat pada 26 November lalu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz turut mengumumkan potongan cukai khas bagi pengurangan sewa premis kepada PKS dilanjutkan 6 bulan lagi sehingga Mac 2021 bagi membantu mereka yang terkesan akibat lanjutan PKPB. Tak ada gaji. Jadi whatever keuntungan dalam niaga setakat lepas untuk rolling modal besok dan bayar gaji pekerja. Saya sendiri struggle untuk survive. Kalau bolehlah, kalau macam kita ni buat bisnes macam ni sementara ni, jangan minta tolong bandar raya, jangan terkacau. Tak boleh nak jaga apa lagi. Macam saya pun dah mohon dan dah dapat. Abang guna keran untuk buat apa? Masa dapat tu waktu masih dalam PKP, jadi dapat modal tu kita macam saya gunakan untuk modalkan perniagaan saya lah. Sebab sebelum tu pun ialah kita punya simpanan pun dah ni kan, dah terjejas. Jadi kita gunakan modal yang kerajaan bagi tu untuk mulakan perniagaan kita. Pandemik COVID-19 banyak memberi kesan kepada aspek pemasaran dalam sektor perusahaan kecil dan sederhana. Dalam menghadapi krisis ini, usahawan perlu melakukan anjakan dalam perniagaan mereka, terutama dalam aspek pemasaran.
usahawan dituntut untuk lebih proaktif dalam rangka strategi perniagaan mereka. Suka atau tidak, kita mestilah mengikut perubahan yang besar dalam memenuhi permintaan pengguna dan tuntutan semasa. Justeru, cabaran semasa menuntut usahawan dan PKS menukar lanskap pemasaran kepada digital secara dalam talian untuk survival. Setakat ni kami sebagai peniaga-peniaga kecil memang mengharapkanlah kalau dapat ada bantuan-bantuan yang boleh kami dapatlah. Pasal sekarang ni meniaga pun dah tak macam dulu. Kurang-kurang 30%, 40% lah kita punya peniaga sekarang dah kurang kan. Jadi lepas tu sekarang ni pun meniaga pun dah makin orang ramai yang meniaga pasal dah dengar kata dah diberhentikan kerja lah apa semua kan. Jadi kalau boleh itu kita mengharapkan kan. Right, belanjawan itu hari memang saya fikir memang ada bantuan lah, tapi tak sampai lagi lah pada peniaga-peniaga macam kami ni, peniaga-peniaga kecil kan. Kalau setakat geran khas prihatin tu kita dapat lah kan bantuan. Tapi untuk memulakan balik modal kita, mulakan perniagaan balik lah untuk seketika. Okay? Pada pemulaan awal tu okey lah, tapi bila kesan yang bila COVID yang kita kata apa, yang kedua kan, okay, yang kedua ataupun nak masuk ketiga ke apa ke, benda tu efek balik. Okay, efek balik. So untuk peniaga-peniaga pun akan terjejas lah, sebab kita punya rakyat pun berhati-hati dari segi orang kata apa, perbelanjaan apa semua. So memang terkesan untuk kami lah. Bila dah rakyat mula berjimat cermat ataupun cuba buat penyimpanan untuk takut kena PKP lagi, so yang meniaga ni akan lagi terkesan lah. Dan satu lagi, bila wilayah persatuan Menteri Wilayah bagi kebebasan untuk berniaga, so bila terlampau ramai orang berniaga pun terkesan juga kepada yang dah berniaga. So bila ramai orang berniaga, kurang pula orang yang membeli. Bantuan Prihatin Rakyat dijangka dapat memberi manfaat kepada 8.1 juta orang dengan peruntukan sebanyak 6.5 bilion ringgit berbanding 4.3 juta penerima dengan peruntukan 5 bilion ringgit di bawah bantuan sara hidup. Tengok. Banyak perbezaannya kan? Actually untuk time macam ni memang dia memanfaatkan lah, sebab masing-masing pun perlukan duit untuk nak belanja kan. So okey lah untuk. Pada pendapat saya, baguslah kerajaan buat bantuan BPR ni kepada rakyat semua. Lebih banyak lagi sebab kos sara hidup pun sekarang dah tinggi. So lagi banyak, lagi baguslah. Mungkin ada setengah orang yang tak dapat. Contohnya bagi yang tak ada, contohnya bagian negeri Sabah Sarawak yang kurang internet dia. So kemungkinan diorang memang ramai tak dapat. Untuk makluman anda, BPR yang bermula dari Januari 2021 akan menggantikan BSH dengan kadar bantuan dan kategori pendapatan lebih baik sekaligus memastikan manfaat besar kepada golongan berkaitan. Bagi tahun ini, Bantuan Prihatin Nasional BPN yang diperkenal untuk mengurangkan beban aliran tunai bagi rakyat terkesan ekoran COVID-19 dan BSH menyalurkan 21 bilion ringgit kepada 10.6 juta penerima. Alhamdulillah, dengan bantuan kerajaan yang diberi pada rakyat, bagaimana yang lebih lagi yang tidak berkemampuan ataupun yang dibuang kerja, amat menggalakkan dan amat sukacita. Sebab apa? Sebabnya bila dapat bantuan daripada rakyat, daripada kerajaan tadi, bolehlah yang tidak berkemampuan mengguna kewangan yang diberikan dengan lebih teliti ataupun guna apa-apa untuk kepentingan yang sebelumnya. Jadi alhamdulillah, bermakna daripada hak dulu ini adalah lebih baik. Yang diumumkan tu memang terbaik lah, dan saya menyokong penuh lah, sebab kita pun tahu ramai yang kehilangan kerja dan diorang ni memang kadang-kadang pun kita tak tahu apa sumber pendapatan yang dia boleh cari. Jadi bantuan-bantuan ni sedikit sebanyak dapat membantu dia untuk diorang ni supaya dapat at least
for starting, while waiting untuk dapatkan kerja-kerja yang lain, kerja yang boleh membantu dia orang, at least dapat bantuan ni. Ini memang strategi yang cukup bagus lah. Saya bersetuju sangat. Dalam ucapan penggulungan Perbahasan Belanjawan 2021 peringkat dasar, Tengku Datuk Seri Zafrul mengumumkan program iSinar kini dibuka dan diperluaskan kepada semua ahli yang terjejas pendapatan. iSinar akan diperluaskan daripada 2 juta kepada 8 juta pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang terjejas akibat COVID-19. Kini boleh mengeluarkan sehingga RM10,000. Ini memang kerja, tapi sekarang ni tak kerja. Dah 5 tahun dah lah saya jadi suri rumah. So saya memang rasa bersyukur sangatlah bila KWSP bagi kita bawa keluar duit. So saya boleh tolong bantu suami saya lah untuk perbelanjaan family kan. Nah, ni sebenarnya banyak membantu. Walaupun saya suri rumah, saya ada tanggungan ibu bapa saya dengan anak lagi. Dan suami saya ni ada pemotongan gaji kerana situasi COVID ni. So dengan dia pun ada banyak hutang kan, nak bayar hutang semua. So saya memang tight lah. So dengan iSinar ni bolehlah kita run hidup kami sikit ni tanpa banyak masalah. Kalau ditambahkan kerja semasa COVID, so income saya memang drop drastically. So apabila KWSP buat iSinar, memang bagus untuk I. Saya boleh dapat keluarkan duit untuk tampung hidup sebelum saya dapat kerja baru. Memang apa? Memang kerajaan menerima pelbagai reaksi daripada pembentangan belanjawan. Namun, harus kita ingat bahawa perbentangan belanjawan kali ini memberi fokus kepada pemulihan ekonomi negara dan mengekalkan kesejahteraan rakyat. Sama-samalah kita doakan agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Baik, sampai di sini saja cerita kita, cerita belanjawan kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.